Oke, hari ini pembagian duit. Jangan gerak. Biasalah budak. Oke, hari ini pembagian duit raya. Ibu punya yang mana? Kenapa sih abang mah? Ada vibrate dia kalau keluar duit. Tunggu dulu ibu dulu. Ibu dulu, yeay. Maafin ya, Pak. I love you. Salam mana? Kita keker. Cek and duit, cek. Oke deh. Hari ini kita nak cakap apa sama Abah? Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Abah. Sama. Oke. Cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Buat keluarga di Tambun. Oh, Pak. Oke, macam ni. Selamat Hari Raya untuk keluarga di Indonesia dan di Malaysia. Oke? 1, 2, 3. Selamat Hari Raya untuk keluarga di Indonesia dan di Malaysia. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Okay, hari ni kita nak cerita pasal Hari Raya. Hari tu dah buat lah Hari Raya itu, masa tu Aidilfitri kan. Kamu lepas operate? Lepas operation, so sekarang ni Raya Aidiladha, Raya Haji, Korban Selamat Raya. Apa cerita lah. Dia dekat Malaysia ni, Hari Raya Haji ni, Hari Raya Korban ni dia tak semeriah Hari Raya Aidilfitri lah. Kalau Hari Raya Aidilfitri ni dia lebih ke, dia boleh katakan semua satu Malaysia dia happening. Tapi kalau Hari Raya Korban ni dia lebih kepada Pantai Timur lah, Kelantan, Terengganu, sana dia lebih meriah sikit lah. Bukan kata dia tak meriah, cuma lebih kepada Kelantan, Terengganu dulu lah. Bukan sekarang dia kan tak boleh balik kampung kan. Dia lebih kepada macam tu lah. Macam belah-belah KL, Selangor, Negeri Sembilan ni dia raya macam biasa, tapi dia punya happening tu tak macam biasa lah. Tapi Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Puasa tu lagi happening lah. Paling orang bangun pergi solat sunat raya, lepas tu pergi mana nak tolong kat masjid tu tolong, lepas tu agihkan kupon kan. Kita share pengalaman sikit lah. Ini mungkin video ni kita tunjukkan untuk kawan-kawan kita dekat Indonesia sana lah. Kita nak sharing pengalaman Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban ni dekat Malaysia. So lepas mungkin setengah-setengah masjid, kalau masjid tu besar, kalau ada income, maksudnya kalau masjid tu besar, kewangan dia besar kan. Jadi mungkin dalam 10 ekor lembu. Makanya Pak. 10 ekor lembu tu daripada mana? Daripada selalunya setiap orang solat Jumaat kan orang bagi sedekah kan. Lepas tu kadang-kadang orang sumbang kan. Jadi lepas tu masjid pun ada keluarkan duit. Mungkin ada sponsor dan sebagainya kan. Macam di sini kalau solat Jumaat itu nak dapat RM3,000 tu senang lah solat Jumaat. Nak dapat RM2,000 sehingga RM3,000 tu perkara yang mudah lah selalunya dekat ni kan. Paling busuk-busuk pun RM1,500 tu pun dalam tangan lah selalunya macam tu. Kalau ditukar rupiah tu, kalau solat Jumaat dalam nak dapatkan 10 juta, 8 hingga 10 juta rupiah tu senang saja. Kalau di Malaysia ni, kalau solat Jumaat lah. Kalau hari lain tu mungkin orang masuk sikit sebagainya. Jadi duit tu dikumpul. Selain daripada nak bantu orang susah, nak bantu repair masjid dan sebagainya, bayar bil elektrik, bayar bil air semua, ada sikit-sikit tu duit-duit sumbangan tu diorang buatkan ni lah sebagai nak sedekah dekat orang nanti kan. Kalau masjid ni selalunya besar lah. Kalau surau-surau ni kadang-kadang 3 ekor. Sebab surau ni dia kecil kan. Misalkan kita ada rezeki gitu kan, kita nak sumbang kambing satu family, kita boleh. nak bagi dia kambing, Boleh, tak ada masalah. Kira niatkan sajalah. Tapi bila kalau kita dah niat berkorban tu, dia ada syarat dia lah. Macam tak boleh potong rambut, tak boleh ketik kuku, semua kan ikut Islam lah kan. Okey, itu kita niat kita nak akikah untuk anak kita kan.
Boleh tak ada masalah. Okey, kalau kurang kemampuan tak ada masalah. Dekat sini dia ada bahagian-bahagian. Contoh seekor lembu tu dia ada 4 bahagian, jadi seorang RM700. Contoh boleh juga. Oh. Jadi seekor lembu tu ada 4 orang dia punya tuan dia. Contoh macam tu. Ataupun atau 7 orang. Di ni kan apa tu dia bagi-bagikan lah pada didulukan yang. Tapi ini memang untuk korban idol apa? Ada sahaja. Okey. Kalau yang hari lain tu dia lebih kepada akikah lah. Akikah. Itu lain cerita lah. Itu lain cerita lah, dia macam tu lah. Tapi selalunya ada tak? Maksudnya kayak kan kalau family saya dekat sana tuh contoh lah ya, kita nak family abang saya kan dia bagi seekor kambing macam tu kan. Okay, maksudnya dengan jiran saya lain sebelah sini, lain sebelah kanan bagi lagi. Boleh, itu tak ada masalah. Dia sebenarnya tak semestinya kita kena korban dekat masjid kan. Korban kat rumah boleh. Boleh. Kalau tapi tak pernah tengok juga kan dekat sini potong kambing depan rumah tu tak ada kan? Yalah, tak pernah dibuat lah, memang tidak diizinkan lah kan kat sini kan. Tapi semua dekat masjid lah. Dekat masjid surau sebab dia ada tanah, ada bahagian-bahagian kan. Kecuali kalau nak buat kat taman boleh, kena bincang dengan seluruh taman lah. Buat satu kenduri ke apa benda ke, buat satu event ke kan. Sama. Tapi kalau kita suka-suka potong tak boleh. Kat sini tak boleh. Takut darah dia apa semua kan. Rapi sih di sini, rapi, bersih. Jadinya memang teratur sangat kalau misalnya nak potong ya. Betul. Semua memang harus di masjid dan tak pernah ada kan dekat rumah pun memang tak pernah. Lepas tu kalau di sini tu mungkin kalau di kampung-kampung ada kali ya? Di kampung tu senang ada lah, sebab itu pun dia buat dekat kawasan-kawasan surau masjid juga. Sebab nakkan tanah nak tanam darah lembu tu, perut-perut lembu tu semua kan. Selalu depan rumah ni kadang-kadang laman kecil kan. Okey, lepas tu satu lagi kalau dekat sini sistem raya korban dekat sini, masa raya korban tu setiap orang yang korban tu macam contoh masjid dia akan bagi kupon. Contoh ada 10 ekor dijangkakan dalam 300 orang saja yang boleh dapat kalau seorang bagi sekilo. Contohlah. Di sini paling standard 1 kilo lah. 1 kilo tu campur lah daging, hati, lidah sikit ke benda ke, tulang sikit kita bagi macam-macam campur dalam 1 kilo macam tu lah. Dia bagi contoh dapat 300 orang saja. Okey, mungkin dalam 10 ekor tu letaklah dapat lebih kurang dalam 900 kilogram macam tu kan. So kalau seorang dapat sekilo dia jadi 900 lah. Dia had sampai situ je. Okey. Jadi dia bagi-bagikan pada orang-orang keliling kampung dan sebagainya kan. Lepas tu yang ada bahagian-bahagian dia macam contohnya ada orang sumbangkan memang dah kena 7 bahagian untuk orang yang sumbangan tu. Okey. Jadi dah dibagi-bagikan baru dibagikan kepada orang-orang yang sebab bukan nak cakap besar lah, alhamdulillah kat Malaysia ni kita susah sikit nak jumpa orang betul-betul yang miskin, fakir miskin. Maksudnya dulu-dulu lah, macam sekarang ni kan bila Covid ni kan ramai yang susah kan. Macam dulu susah, jadi mana yang ada je lah. Jadi kadang-kadang tu adalah orang-orang yang datang daripada luar dan sebagainya, kita bagi macam tu kan. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia tak nak. Dia cakap saya tak nak lah, saya nak bagi kat orang yang tu kan. Sebab kita susah nak cari orang yang betul-betul memerlukan lah. Tapi ada, tak ada masalah. Ada tu ada lah, tapi dia tak ramai lah kan. Jadi nak tak nak daging banyak, kena bagi jugalah. Walaupun rumah dia besar mana sekalipun, dia tetap bagi macam tu lah. Dia tak ada memilih kasih. Kecuali kalau orang tu cakap saya tak nak, awal-awal dia bagi tahu saya tak nak, tapi bagikan kepada orang yang lebih memerlukan macam tu kan. Tapi selalunya orang akan ambil je lah sebab sekilo je kan. Sekilo mahal sekilo daging dah RM30 lah kalau kat sini. Lepas tu bah kalau malam takbiran. Malam takbir tu tak pernah jumpa malam takbiran tu di jalan keliling nyanyi ada dekat sini gitu kan. Dekat sini tu masih ada lagi, tapi dalam kampung saja. Tapi sekarang dah tak banyak lah. Dulu macam taman ni memang jarang ada lah. Okey, macam taman bandar-bandar sikit tu jarang ada lah. Dia lebih kalau dekat kawasan betul-betul kampung tu ada, tapi tengok kampung tu juga. Kalau dia ada tradisi dia macam tu ada, kalau sana-sana kampung tak ada. Dia dah habis dah benda macam tu kan. Cuma tak pernah jumpa lagi benda tu dekat sini. Semua takbir raya dekat masjid lah, dekat surau. Tapi itu pun kejap daripada maghrib sampai lepas isyak dah, tu saja. Lepas tu pagi esok masa nak solat raya tu. Macam dekat Indonesia saya pernah pengalaman dekat sana. Dia orang takbir daripada maghrib tu
Lepas Sampai solat maghrib besok. sampai ke subuh besok tu. Maksudnya dia tukar. Dekat masjid punya mic tu, speaker tu sentiasa takbir je. Lepas tu jalan-jalan bawa beduk dia gitu bawa kan. beduk. Macam dekat sini tak ada beduk. Beduk tu memang tak ada. Tapi cuma pergi ke rumah-rumah takbir raya tu ada. Pukul-pukul gendang-gendang tak ada kat sini. Itu bukan adat sini lah. Tapi yang pergi ke rumah-rumah yang takbir raya, ya daripada dulu. Tapi Daripada kamu kecil. daripada saya kecil. Memang Tapi tak ada lah. memang tak ada. Tapi kalau tahun 60-an, 50-an tu kita tak tahulah. Mungkin ada lah kot. Mungkin tradisi Maknanya bermain. dulu muda-muda kamu kalau belum takbiran di rumah aja lah. Selalu je kat rumah lah. Kita kecil tu main mencun lah. Main bunga api depan rumah. Tak ada pergi masjid untuk pukul-pukul beduk Tak ke. ada. Pergi hanya takbir raya saja. Macam dekat sini tu memang jarang. Macam dekat sana saya dengar takbir pun ada rentak-rentak kan. Macam dugu macam sahur kena kan. Sini memang tak ada adat macam tu lah. Sini memang tak boleh dicampurkan benda tu dengan muzik ke apa dan sebagainya lah. Bukan salah maksudnya mungkin dekat sini lebih kepada fikir dia tak nak campurkan tu dengan muzik gendang-gendang dan sebagainya kan. Terus tak mengganggu juga mungkin yang Ya punya betul. rumah ya. Okey macam tu juga. Tapi kalau kampung-kampung pergi ke rumah-rumah tu ada tapi hanya takbir raya saja. Oh ya. Pergi singgah kejap takbir sekali, pergi rumah orang ni takbir sekali. Tengoklah mana yang sempat. Oh gitu. Lepas tu kalau raya tu memang family datang ke rumah lah sama jiran sekali gitu. Ya betul, selalunya macam itulah. Tapi tengoklah dia kadang-kadang bila kalau kita macam kita hidup kat taman ni, bila hari raya masing-masing taman kan orang luar kan. Orang luar dan bukan Kadang-kadang orang balik kampung tempatan. kan? Dia balik kampung jadi taman kosong. Oh, ya. Macam tu lah. Macam dulu betul-betul pure bila kita raya, dia itu macam saya cakap tadi tu, dia kalau ada kata raya ni, dia kena ada nenek ngatuk. Saya rasa ramai orang setuju dengan saya. Dia kalau ada nenek ngatuk ni, semua kena terpaksa balik. Dia nak tak nak, marah macam mana pun dia kena balik. Sebab ada atuk dan nenek, maksudnya kalau atuk nenek kita, maknanya mak bapak kita punya, mak bapak lah. Kan, jadi dia kena balik kan. Jadi lepas tu bila mungkin atuk nenek dah meninggal dan sebagainya, mungkin bila mak bapak kita nak balik dah tak boleh sebab anak-anak dah membesar, dah berkahwin. Jadi contoh macam saya, ada mak bapak sendiri, puteri, ada parents sendiri, jadi kita kena dah gila-gila balik. Jadi suasana tu dah tak seramai dulu lah. Dulu macam mana sekalipun nak tak nak kami balik. Tapi kecuali nanti insya-Allah satu hari nanti kalau mak bapak kita dah title menjadi datuk dan nenek, dia kembali balik. Dia macam itulah. Itu kitaran hari raya dekat sini macam itulah. Orang tua tu memang penting lah. Makanya sedih kan kalau orang tua dah tak ada, dah busy dengan family masing-masing dah. Kena pula dah masuk ni tahun yang kedua daripada 2020, 2021 ni semua raya tak boleh sebab kita lockdown kan, Covid dan sebagainya. Allah. Yang dah lagilah hilang mood raya tu dah. Mudah-mudahan tahun depan kita berdoalah semoga kita boleh kumpul lagi dengan family kita. Saya pun boleh balik kampung lagi. Sebab saya kalau raya ni selalu balik kampung, jarang duduk sini. Kadang-kadang sekali-sekali je. Dulu kita seling ya, tahun ini di Malaysia, tahun depan di Indonesia gitu. Betul. Cuma kita nak cerita pasal nanti ada video makan Ada video nanti kita makan. Okey, sikitlah menu simple hari raya yang wajib yang kena ada, sebenarnya ada lagi. Tapi cuma yang wajib mana. Cuma beza makanan Malaysia dengan Indonesia tu bukan nak membeza-bezakan cuma dekat sana mungkin makanan yang lain sikit lah tradisi sana kan. Macam sini lebih pada santan. Macam dekat sana macam kalau pergi sana orang buat rendang. Tapi ini yang belah dari family saya ya. Ya, betul. Mungkin dari yang belah Padang, mungkin Sumatera, lain Sulawesi lah. itu Okey. lain-lain lah. Ini dari belah saya di Jakarta nih yang kamu rasa tuh apa, banyak manis ya? Dia lebih kurang macam itulah. Dia kira macam Karena saya masih ada keturunan Jawa, So, jadi kita suka ni- yang manis-manis kita seperti ni saya. kita ni orang Melayu pure Melayu kan, jadi kita kena makan yang pedas-pedas. Kita dah biasa makan rendang yang macam dekat sini, dia rendang ni saya rasa kalau nak kumpulkan dekat 10 kot. 10 jenis rendang lah, rendang cili api lah, ada yang warna merah, ada warna coklat, ada warna hijau, ada warna kuning kan, ada rendang ni rendang tu. Macam dekat sana tu lebih kepada rendang macam nasi padang tu. Jadi selection pilihan tu tak ada. Lepas tu dekat sana family puteri dekat sana ada buat sup kaki lembu. Di sini Sup kaki harga lembu. coba kita cek harga dia. Dekat sana tu mak kamu beli 6
batang kaki lembu. Kaki lembu Itu tu 800.000 loh. 800.000. Kalau hari raya ya. Bermaksud lebih kurang 200 setengah. 250 Itu ringgit ke kaki 300 saja. kaki saja. Dekat sini satu batang kaki mungkin RM5 atau RM10. Kadang-kadang kalau kita kenal, abang ambil je lah bang. Free ya? Free, sebab dekat sini tu memang bukan orang tak makan, orang makan lah. Apa benda apa kikil, bukan kikil apa tu? Yang kulit-kulit kikil apa ni lah. kaki, sup kaki tu Sum-sum lah, apa dia. sum-sum apa tu? Sup urat keting tu. Kalau dekat sini kita ada sup urat keting tu. Urat keting tu, lepas tu dekat sini memang ada orang makan, ada orang jual, tapi untuk jual dengan harga yang mahal tu memang orang tak kawan beli lah. Paling macam sekarang ni kan RM10, RM5. Ada yang mungkin kadang-kadang dia mahal sikit lah. Okey, tapi jarang-jarang berlaku. Lepas tu kadang-kadang kalau kita kenal kan, ambil je lah, tak ada orang nak beli pun. Macam tu kan. Itu terperanjat dekat sana tu. Wah, mahal je kan. Lepas tu menu dia lain lah. Petai. Petai kan. Hari raya dekat sana sepapan dari RM8 kan. Gila, sepapan tau. Dia RM8. Dekat sini RM10 boleh dapat 6. Sepapan. Dekat sini RM10 boleh dapat 5, 6 atau 7 papan tu. Tapi dekat sini nak hari raya ke tak hari raya sama. Sama, tapi dia tengok musim sebenarnya. Kalau andai kata contohlah RM10 tu maintain, RM10 tu standard harga dia. Tapi mungkin kadang-kadang ada setengah orang menjual 6 papan. Kadang-kadang kalau dia mahal sikit dia ada 5. Kadang-kadang kalau dia mahal sangat dia jadi 4 macam tu lah. Tapi tak pernah jadilah satu papan tu RM8 kan. Coba bayangkan rasanya selezat apa coba Ya, satu betul. papan. Tapi dari rasa kalau menurut kamu yang petai itu macam mana? Petai saya rasa manis sedap sini, tapi crunchy tu kat sana. Dekat sana tu kalau makan krok. Macam tu kan. Best, seronok dia masukkan. Tapi untuk rasa manis dia macam dekat sini, dia ada petai padi, dia ada petai papan, dia tengok tanah macam tu kan. Lebih kurang. Jengkol tak makan lah. Sini ada lah rendang jengkol tu. Jering. Okay. Rendang jering tu dekat sini ada, tapi dia bukan makanan utama. Di sana pun sama bukan makanan utama, tapi lebih ke tapi kayak makanan kampung seronok. Senang dapat kan? Macam kat sini susah dapat jering. Jering kat sini orang makan mentah macam tu je. Lepas tu macam biasa lah dekat sana ketupat sama lah, rebus dia macam biasa semua. Cuma dekat sana mungkin beras dia lain kan. Beras dia macam kenyal-kenyal macam ni, beras dia satu. Lepas tu nasi impit dalam plastik tu dekat sana rasa dah tak ada lagi dah. Kalau tak silap saya lah, dekat sana dah tak ada lagi nasi impit yang jual dalam plastik tu. Dekat Malaysia ni masih banyak lagi lah. Ada kecil-kecil macam tu lah, macam nanti tengok. Di sana jarang, bukan tak ada jarang. Tapi hari tu papa kamu cakap dulu banyak, tapi kan dah tak ada lagi sebab mungkin takut plastik tu kan. Memang katanya plastik kalau direndam tu tak bagus. Ya betul. Macam dekat sini masih lagi ketupat, lemang. Mungkin dekat sana, mungkin saya tak tahu kat negeri tempat daerah mana, kat Jakarta memang tak ada lemang. Mungkin ada pun saya tak tahu macam mana rasa dia. Sini lemang. Oh ya, selama di rumah saya kamu tak pernah makan lemang ya? Tak pernah. Saya juga. Lemang ni itu memang. Mungkin ada belah-belah, ada kawan saya di Bengkulu. Pasal Bengkulu ni dia macam ke arah Malaysia sikit, dia arah Melayu kita sikit. Jadi mungkin menu makan pun lebih kurang sama macam tu kan. Okey, lemang ni. Jadi kepada orang sana tu nak cuba lemang kan, nak datang Malaysia cari lemang. Okey. Senang. Hari raya pun ada orang jual. Okey, sekarang kita nak makan. Jom. Okey, alright. Kita tengok menu dia macam mana. Jom. Okey. Selalunya dekat sini menu-menu wajib hari raya lah, tak kira lah hari raya Aidilfitri ke Hari Adha ke. So macam ni lah lebih kurang. Sebenarnya ada lagi lah, cuma ni kira dia punya basic lah. Kalau kat ujung sana tu kuah kacang, atau kita kenal dulu ni nasi impit. Yang ini nasi impit ya? Nasi impit kan ada dua saiz kat sini. Satu yang macam tu besar. Okey. Satu lagi yang kecil je, comel macam ni kan. Jadi selalunya orang buat kecil-kecil lah senang makan kan. Okey, Lepas betul. tu biasalah ketupat lah. Ketupat sama. Okey, sama rasa dia kot. Cuma dekat sana panggil apa? Lontong Lontong. Panggil lontong. Okey. Selalunya dekat sini ketupat atau nasi impit, ataupun kadang-kadang orang makan dengan pulut kuning, orang makan dengan nasi dan sebagainya lah. Dekat ujung sana tu ada kuah kacang. Okey, menu kita hari ini ada kuah kacang. Memang inilah, nampak tu kacang. Dia buat kuah kacang lah. Lepas tu kat sini selalunya kalau hari raya haji kan dapat daging semua kan. Jadi daging ni diorang buat rendang, buat apa ya, kari ke dan sebagainya, tapi ada tulang kan. Ini namanya sup apa, Bah? Sup tulang. Oh, sup tulang. Sup tulang lembu tu lah. Yalah. Baki daging dia kan. Tulang.
Dekat sebelah ni Sedapnya. ayam masak merah. Ayam Dia masak nampak merah. macam sambal tapi bukan sambal, dia ayam masak merah. Yang pakai sos itu ya? Dia ada Masaknya. pakai sos dia, lepas tu ada cili Iya, iya, saya pernah Okey. tengok. Dekat sana ni panggil apa? Dekat sini panggil ni masak lodeh. Oh, sayur masak lodeh. Oke, Sayur sama. lodeh. Cuma bila sayur lodeh ni dicampurkan dengan nasi impit ni, dia jadi lontong. Oh, gitu. Oh, itu yang dinamakan lontong. Betul. Oh. Macam dekat Indonesia kan lontong ni kan, nasi impit kan. Macam ni nasi impit, ini kuah lodeh. Tapi kalau disatukan nama makanan ni adalah lontong. Oh, gitu. Okey, lepas tu ini rendang manis. Ni manis ni kata sebab saya ni. Ni rendang manis daging. Oke. Ini rendang ayam biasa. Okey, rendang ayam biasa. Cuma yang ini selalunya kalau kita tengok rupa ni kita tahulah ini selalunya rendang kering ni, rendang cili api ni, dia pakai ayam kampung. Oh. Dekat sini kadang-kadang pakai ayam pencen lah. Tahu kan ayam Yang agak pencen keras tu ya? Ayam tua tu ataupun ayam ni lah, ayam kampung lah. Jadi dia liat sikit, dia kena masak dengan lama lah. Okey. Selalunya normal makanan hari raya ni lah. Ada sebenarnya ada lagi, ada sate. Oh. Ada mungkin lain-lain lagi lah. Okey. Lepas tu cuma ini kira basic lah. Ini dah kira raya lah ni. Oh, iya ke? Pasal, Sedapnya. Raya kat rumah kan sekarang ni kan. Jadi raya lah apa yang ada. Kita makan yang ada. Oke, jom sekarang kita nak makan dulu. Kalau kalian masak apa? Komen dekat bawah. Kenyang kan? Alhamdulillah. Ngantuk. Rosak diet. Okey. Tak apa, Jadi sehari je. okey, tapi itulah macam itulah lebih kurang menu yang lebih kurang menu boleh dikatakan 80% lah tadi kat atas meja. Sebenarnya ada lagi, ada sate, ada macam-macam lagi lah, ada wajit, ada dodol. Tapi saya suka tadi lah yang coklat tuh. Daging itu rendang ya? Daging hitam. Daging hitam. Oh, tapi basah ya? Itu, ya, dia jenis mungkin je lah bila daging hitam ni bila masak kat rumah kan dia masih fresh. Itu yang basah tu. Kadang bila ada kita beli dalam kotak semua kering sebab yelah dia nak proses lama kan. Dia nak jual kan lain lah dia punya pattern dia. Kenyang. Okay, Oke, alhamdulillah udah kenyang. Lepas tu komen dong kalian semua masak apa di hari raya tahun ini. Okay. Apa lagi ya? Ataupun ni lah kalau anda kata ada kawan-kawan daripada Indonesia, seluruh Indonesia yang ada menonton ni, tolong komen kat bawah menu-menu istimewa kampung korang. Kampung anda semualah. Mungkin Bengkulu lain, mungkin dekat belah-belah Surabaya lain. Lepas tu kat sana kan lontong kan pakai apa tu? Daun pisang kan. Itu pun memang susah nak cari kat sini. Ada tapi susah nak cari. Iya, betul. Oke deh, kita mau rehat dulu. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Terus selamat hari raya lah buat semuanya. Mohon maaf ya kalau ada silap-silap cakap, perbuatan dan semuanya. Okey. Dan terima kasihlah kepada yang menyokong dan kepada haters juga terima kasih. Oke, bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Korban. Berkorbanlah kita. Korban perasaan.